Hello, hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat datang kepada pelajar-pelajar baharu Pusat Asasi Sains Pertanian. Saya Encik Irzan bersama dengan Puan Nurliana daripada Unit Makmal Fizik Asper. Hari ini akan berkongsi dengan anda perkara-perkara penting yang perlu anda tahu tentang makmal fizik sebelum anda memulakan sesi amali fizik anda bersama kami. Perkara pertama yang anda semua kena tahu adalah lokasi makmal fizik. Di manakah makmal fizik ini berada? Untuk pengetahuan anda, ada 4 buah makmal fizik di pusat asasi ini ya. Dan keempat makmal fizik ini semuanya terletak di blok asasi 4. Okey? Jom kita tengok video yang akan menceritakan di manakah blok asasi 4 itu dan juga makmal fizik. Yang di belakang saya adalah bangunan asasi 4. Bangunan asasi 4 ada 3 tingkat. Makmal fizik adalah yang terletak di aras paling bawah dan juga aras yang aras 1. Okey. Jadi di bawah di aras bawah ada makmal fizik 1 dan makmal fizik 2. Di aras 1 terletaknya makmal fizik 3 dan makmal fizik 4. Jadi sila rujuk dalam jadual makmal anda untuk mengetahui kumpulan kuliah anda berada di dalam makmal yang mana. Okey, sekiranya anda daripada KAE di depan sana ataupun daripada asasi 1 dan 2 di hadapan sebelah sini, anda hanya perlu terus menuju ke bangunan asasi 4 untuk hadir ke makmal fizik. Ya, pelajar-pelajar ya, sekiranya anda datang daripada arah anda turun bas di depan perpustakaan, berkemungkinan besarnya anda akan berjalan melalui lorong di sebelah perpustakaan ini di belakang saya. Dan apabila anda terus sahaja, anda akan sampai di kedudukan saya ini dan anda akan dapat melihat bangunan 3 tingkat. Okey. Nah, bangunan 3 tingkat. Bangunan 3 tingkat ini adalah terletaknya makmal fizik 1, 2, 3 dan 4. Hello, hai pelajar-pelajar semua. Kita dah beralih ke topik yang kedua ya. Perkara kedua yang wajib anda tahu ialah berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan dalam makmal. Kita pergi dulu kepada bahagian keselamatan. Keselamatan yang kita nak ceritakan ni adalah berkaitan dengan keselamatan kebakaran. Keselamatan dalam makmal yang berkait dengan eksperimen semua tu kita akan bincangkan dalam topik yang ketiga, perkara yang ketiga dalam peraturan makmal. So kita hanya akan fokuskan dalam perkara kedua ni adalah kita nak fokus pada keselamatan kebakaran. Okey, untuk keselamatan kebakaran, peralatan yang ada di makmal sekiranya berlaku kebakaran ialah fire extinguisher, fire blanket, dan juga emergency shower dan eye wash di belakang sana yang tiang kuning tu. Okey, so 3 ni ada untuk kita. Jadi selain daripada yang 3 ni, kita juga ada sistem kebakaran pasif, iaitu kita ada heat detector dan juga smoke detector. Kan? Heat detector dan smoke detector. So overall sebenarnya makmal kita selamat. Kalau untuk kebakaran, insya-Allah kita boleh mengesannya dengan pantas dan kita boleh bertindak dengan pantas. Okey. Itu peralatan yang ada di makmal. Untuk SOP, langkah-langkah yang perlu anda buat, yang perlu anda lakukan jika berlaku kebakaran. Mesti anda semua pernah buat fire drill dulu kan? Jadi lebih kurang sama aja. Okey? Dan kita juga ada tampal papan kenyataan yang menampal maklumat-maklumat berkaitan dengan apa yang anda kena buat sekiranya berlaku kebakaran. Secara ringkasnya, jika anda melihat kebakaran kecil, anda yakin anda boleh memadamkannya, padamkan api itu dan buat laporan kepada staf makmal yang bertugas ataupun pensyarah, sebab kami kena laporkan juga benda itu kemudian. Okey, jadi kami perlukan anda yang melihat kebakaran itu melaporkan kepada kami. Sekiranya anda nampak kebakaran kecil tapi anda tak tahu macam mana cara nak padamkan, jangan cuba padamkan ya. Beritahu pada kami dan kami akan padamkan. Itu untuk kebakaran kecil. Sekiranya berlaku kebakaran besar,
anda melihat kebakaran besar, jadi apa yang anda dan rakan-rakan anda boleh buat ialah bergerak dengan pantas tapi selamat ke arah assembly point, iaitu tempat berkumpul yang telah ditetapkan. Untuk assembly point di asasi 4 ini, ya, di bangunan Mawar Fizik 1, 2, 3 dan 4 ini, assembly pointnya terletak di hujung bangunan, ya, kedua-dua hujung bangunan, seperti yang ada di dalam gambar yang saya sediakan ini, ya, di hujung bangunan. Jadi sila bergerak dengan selamat tapi pantas. Tinggalkan barang-barang, ha? Kalau ada barang penting yang nak selamatkan pun buat dengan cepat. Yang penting, lebih penting ialah nyawa anda sendiri. Okey? Jadi bergerak turun, kalau anda di atas bergerak turun, kalau di bawah bergerak keluar dan pergi ke arah assembly point. Di assembly point seperti biasa, ketua ataupun wakil kepada kumpulan anda akan membuat head count, buat pengiraan dan kena pasti di manakah semua pelajar berada. Sekiranya cukup, okey. Sekiranya tak cukup, di manakah pelajar yang tak cukup itu, dan buat laporan kepada pegawai-pegawai ERT yang berada di assembly point. Okey, itu untuk keselamatan kebakaran. Untuk kesihatan, yang bermaksud kesihatan ialah apabila sama ada anda berada dalam keadaan tidak sihat ataupun anda mendapat kecederaan dalam makmal. Jadi untuk kedua-dua kes ni, apa yang boleh anda buat dan perlu anda buat dan wajib anda buat ialah laporkan kepada pensyarah ataupun wakil ataupun staf makmal. Okey? Sekiranya tiba-tiba anda demam, anda sakit perut, anda ada masalah lelaki ataupun ada masalah perempuan, laporkan. Ya, anda tak boleh nak bergerak, tak boleh nak berjalan, dah terduduk di atas lantai. Kawan-kawan dah buat kepungan, untuk membantu anda. Jadi minta tolong. Kalau orang yang sakit tak boleh, kawan yang ada di situ tolong cepat buat laporan kepada kami. Jadi kami boleh mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membantu anda yang sakit. Okey. Sekiranya anda tercedera, berlaku kemalangan di dalam makmal, kemalangan kecil atau kemalangan besar, sama ada orang yang terlibat ataupun orang yang memerhati, sila buat laporan dengan segera. Kami akan bantu sebaik mana yang boleh. Okey. Untuk rekod di makmal asasi ni, kemalangan besar tidak pernah berlaku, sejak daripada 2006, 2005 kita mula asasi, tak pernah berlaku kemalangan besar. Kemalangan kecil ada 1-2, tapi disebabkan oleh kecuaian pelajar sendiri. Okey, contohnya pelajar di makmal kimia dah bagi glove, lepas tu pegang asid, dia ada dengan glove lah, tak cedera. Tapi bila ada rasa gatal di pipi, tangan yang glove yang ada asid garu di pipi, jadi kan habislah pipi, dah tak cantik kan. Buat laporan, mereka bagus buat laporan, kita staf makmal bawa uruskan dengan pihak kesihatan universiti. Itu salah satulah. Yang satu lagi tu ialah kecuaian pelajar juga, sama tercedera. Macam itulah cerita dia. Okey, dipendekkan kisahnya dari segi keselamatan dan kesihatan, keselamatan kebakaran dan kesihatan pelajar semasa di dalam makmal, sila lapor. Dan untuk musim Covid ni, sekiranya anda mempunyai gejala demam, batuk, sesama, sesak nafas, sebelum anda hadir ke makmal, sila pergi ke pusat kesihatan universiti untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Okey, itu wajib buat. Dan sekiranya anda dah pergi dan doktor menasihatkan anda boleh datang ke makmal, sila pakai mask. Wajib untuk anda pakai mask untuk mengelakkan daripada rakan-rakan anda dijangkiti. Kalau bukan Covid pun, kita tak nak kawan anda dijangkiti dengan demam, batuk, sesama. Nanti ramai-ramai berjemaah MC. So ingat, keselamatan dan kesihatan itu saja. Pendek. Terima kasih. Kita pergi ke topik yang seterusnya.